Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, semua sihat? Dah makan Sihat, dah? cikgu. Dah, kenyang. Okey. Dah kenyang, bagus. Boleh tak saya nak ambil kehadiran? Semua dah ada ke dalam Google Meet ni? Dah semua dah masuk. Semua dah masuk. 15 orang, Okey, cikgu. 15 orang kan kelas awak? Okey. Sekejap ya, saya ambil kehadiran. Ya. Okey. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak tanya awak semua. Awak semua dah buat ke aktiviti pada minggu lepas yang saya bagi? Aktiviti dalam Padlet? Dah. Dah Dah. buat. Dah Okey. buat minggu lepas. Saya nak share screen. Saya nak share screen yang Padlet awak buat. Nampak tak screen? Nampak tak saya share? Nampak. Nampak. Okey. Minggu lepas kita belajar tentang maksud, kelebihan dan kelemahan aquaponik. Okey, boleh tak saya nak pilih Najwa Hanani untuk terangkan apa yang awak faham tentang minggu lepas pembelajaran kita pada minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang aquaponik. Apa yang saya faham tentang maksud aquaponik ni adalah teknologi pertanian yang menggabungkan aquakultur, contohnya macam aktiviti ternakan ikan dengan aktiviti hidroponik. Hidroponik itu adalah penanaman tanaman yang tanpa menggunakan tanah dalam satu pusingan. Dia menggabungkan kedua-duanya. Betul ke cikgu? Okey, betul. Bagus. Kelebihan dia? Ni awak ada buat ni kelebihan dalam Padlet. Kelebihan bagi aquaponik EBB dengan flow adalah menggunakan biofilter, iaitu biopenapis yang berlaku dalam media penanaman, dan biofilter ini dapat mengurangkan kesukaran mereka dalam mereka bentuk sistem aquaponik. Yang kedua, kelebihan dia, biji benih tu boleh ditanam terus dalam media penanaman. Bagi kelemahan aquaponik EBB, menggunakan sistem elektrik 24 jam untuk mengairi media tanaman. Media tanaman. Okey. Pandai. Bagus. Semua apa yang awak cakap tu semua betul. Tapi saya tengok ni dalam Padlet ni ada ramai lagi tak buat. Saya harap ada sebuah orang buat ya. Baik cikgu. Okey. Bagus Najwa Hanani. Okey. Apa saya janji pada minggu lepas kita belajar tentang apa? Untuk hari ni kita nak belajar tentang apa? Tentang topik seterusnya saya ada suruh baca kan? Komponen aquaponik. Okey, pandai. Okey. Untuk belajar ni saya sediakan slide untuk bagi kamu semua nampak lah bahan-bahan dia tu, komponen dia tu. Boleh tak saya nak share screen? Sekejap ya. Boleh. Okey, nampak tak screen? Tengah loading. Nampak. Nampak tak yang besar ni? Nampak. Mengenai pasti komponen aquaponik. Saya nak awak semua fokus. Sebabnya apa? Kalau kita beli kat luar aquaponik ni mahal, awak tahu tak? Saya nak awak fokus, kita boleh buat mali ni kat rumah. Saya nak awak fokus ya untuk tajuk ni. Kena buat ke? Okey. Hari ni apa Najwa Hanani? Kena buat ke aquaponik ni kat rumah? Kalau awak kena praktis.
Nanti ada juga amali ni untuk ni. Okey, baik. Okey. Okey. Untuk komponen aquaponik terdapat 6 komponen. Yang pertama adalah tangki ikan, yang kedua adalah bekas tanaman atau grow bags, yang ketiga adalah media tanaman, yang keempat adalah sistem perpaipan, yang kelima adalah pam air atau water pump, yang terakhir adalah penapis. Okey. Untuk tangki ikan. Tangki ikan berfungsi untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan tempat pembiakan ikan. Jenis tangki terdiri daripada kolam simen, akuarium, kolam fiberglass dan drum plastik. Kolam ikan haruslah mempunyai kuantiti air yang lebih besar bersesuaian dengan saiz bekas atau jumlah tanaman yang akan digunakan dalam sebuah sistem aquaponik. Penggunaan kolam berwarna gelap akan menghalang pertumbuhan lumut. Faham tak tentang tangki ikan? Faham. Okay. Faham, Yang kedua cikgu. adalah bekas tanaman atau grow bags. Okey, grow bags ni atau tempat untuk menanam tanaman digunakan dalam sistem aquaponik pasang surut atau kitaran sebagai proses pengawalan air. Biasanya bekas ni menggunakan alat yang dikenal sebagai autosifon. Sifon ni adalah sifon ada pelbagai jenis seperti loceng sifon, U sifon dan sifon terapung. Okay, faham tak? Faham. Okay. Yang ketiga adalah media tanaman. Awak nampak tak gambar tu? Batu kerikil, rock wool, hydroton, kokopit, perlit. Okay. Media tanaman berguna sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Media tanaman yang baik haruslah mempunyai ruang udara yang baik dan juga daya tahan supaya tanaman lebih subur. Sebagai contoh adalah EBB dan flow, sistem pasang surut, iaitu sistem pasang surut yang mana dia menggunakan pecahan genting iaitu batu kerikil, arang dan lain-lain. Untuk sistem NFT pula, media penanaman dia adalah rock wool atau kain flannel boleh digunakan. Awak faham tak? Kalau EBB dia guna batu kerikil, arang. Kalau untuk sistem NFT dia menggunakan rock wool. Faham? Untuk tanaman. Media tanaman. Faham. Okey. Okey, seterusnya adalah sistem perpaipan. Yang mana sistem perpaipan dalam aquaponik boleh menggunakan pipe PVC. Awak nampak tak? Tu pipe PVC dan juga pipe poly ni. Saya dah letak gambar tu. Sekiranya sistem aquaponik memerlukan penyambungan paip, maka beberapa bahan penyambungan paip boleh digunakan mengikut keperluan. Faham? Faham. Tujuan dia adalah untuk menyalurkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman dan menyalurkan semula kepada tangki ikan tersebut. Boleh nampak tak kitaran dia tu? Kitaran. Kita dah belajar pada minggu lepas. Kitaran tu. Dah Okey. nampak. Ini merupakan bahan-bahan penyambungan paip. Kalau kita nak guna paip PVC saja, mana boleh, kena ada penutup dia. Ni. Kena guna siku 90 darjah pengecil, palam, grommet, T sama, siku 90 darjah sama, siku 90 darjah, palam,
T sama T pengecil. Kita kena guna bahan-bahan ni lah untuk penyambungan paip. Boleh? Boleh faham tak setakat ni? Faham. Untuk penyambungan paip tadi lah, PVC. Betul. Yang kelima adalah pam air. Nampak tak? Ni pam air ni. Awak pernah nampak tak kat kedai jual ikan? Ada ni, semua ni ada kat kedai tu. Pernah. Okey. Untuk Kedai jual untuk ikan. pam air, untuk pam air digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman secara menegak. Pemilihan dan kesesuaian pam haruslah mengikut kesesuaian saiz tangki atau bekas tanaman. Awak nampak tak muncul dia ni? Kita kena, dia ada saiz dia. Kalau awak nak beli, kena pilih saiz yang sesuai lah untuk bekas tanaman awak tu. Boleh nampak? Okay, Yang muncul. Nanti kalau ada amali kita buat. Okay? Untuk lagi awak nampak. Okay. Kita belajar teori dulu. Okay, yang terakhir adalah penapis. Yang mana penapis mekanikal adalah untuk menyingkir pepejal. Yang untuk penapis biologi pula adalah untuk penukaran arah air. Okey. Penggunaan penapis dapat menjamin kualiti air yang baik serta dapat mengelakkan pam daripada tersumbat. Kalau sistem NFT perlu menggunakan penapis yang berasingan daripada kolam ikan. Ni ingat tu ya. Kalau sistem NFT perlu menggunakan penapis yang berasingan dari kolam ikan. Okey. Supaya tak kotor ke? Betul. Boleh. Supaya tak kotor. Okey. Awak faham tak apa yang saya ajar tadi? Komponen tadi. Faham. Komponen aquaponik. Kalau faham, sebelum kita nak tamat pembelajaran hari ni, saya nak salah seorang boleh bagi apa yang awak faham. Saya nak tahu apa 6 komponen tu. Yang pertama, apa yang saya faham tentang komponen aquaponik yang pertama adalah tangki ikan. Saya nak tahu komponen je dulu. Tangki ikan. Pertama tangki ikan, kedua bekas tanaman, ketiga ada media tanaman. Lepas tu keempat ada pam air. Yang kelima penapis. Keenam apa? Ada 6. Lagi satu apa? Sistem perpaipan dah sebut. Belum. Sistem perpaipan. Boleh tak awak jelaskan yang awak faham? Media tanaman ke? Saya nak sikit awak uraikan. Salah satu. Okey, bagi media tanaman contoh seperti batu kerikil, kokopik, perlite. Media tanaman seperti ini biasanya digunakan dalam sistem sistem aquaponik EBB dan flow. Okey. Bagus. Okey. Okey, habis ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu saya nak awak semua buka muka surat 126 yang mana saya nak awak semua buat satu lakaran reka bentuk sistem aquaponik dan juga saya nak awak baca ya tajuk dalam tu reka bentuk sistem aquaponik boleh? Boleh tak? Buat satu lakaran reka bentuk sistem aquaponik dan juga baca topik tersebut. Okey. Okey, terima kasih semua.
Okey, minggu depan saya nak tengok Okey. ada semua. Boleh? Okey, Okey, terima boleh. kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.